Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan Mahir Didik TV KPM. Penerbangan ini akan mengambil masa selama 1 jam. Sila berada di tempat duduk anda dan pastikan tali keledar anda diketatkan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda isyarat pasangkan tali keledar baru saja dinyalakan berikutan cuaca buruk. Sila kembali ke tempat duduk anda dan pastikan tali keledar anda telah pun diketatkan. Terima kasih. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam 2.4 ni kita akan sama-sama belajar 2 subjek yang berbeza. Tapi terlebih dahulu, untuk jam pertama ni kita akan sama-sama mendalami mengenai subjek Fizik STEM Ed Studio, Aero Bernoulli Kit. Dan tentunya, kalau ada pengacara, mestilah ada gurunya, betul tak? Jadi, siapakah guru kita? Jom kita berkenalan dahulu dengan beliau. Silakan Cikgu. Assalamualaikum. Selamat datang ke Mahir. Waalaikumsalam, Irfan. Saya rasa kita pernah berjumpa sebelum ni. Iyalah. Kat mana? Atas flight ke tadi? Betul. Baik, Cikgu, sekarang ni, kalau kita lihat tadi kan, Irfan tadi macam ada gegaran sikit bila naik kapal terbang tu. Kenapa, Cikgu? Cikgu perasan juga Irfan tadi dalam VT yang ditunjukkan, Irfan berada dalam kapal terbang. Lepas tu, Cikgu nampak ada gegaran yang berlaku. Ya, Cikgu. Boleh Irfan takut juga. ceritakan sedikit tak? Okey, pengalaman dia memang sedikit menakutkan lah. Sebab kita kan kalau dalam kapal terbang ni, kita macam kadang-kadang tertidur pun ada, betul lah, Cikgu? Tapi bila ada gegaran ni, kita akan rasa takut. Bahaya ke tidak ni kan? Kita boleh hempas ke macam mana? Jadi, itulah keadaan ketika itu, Cikgu. Okey, sesuai sangatlah dengan topik kita pada hari ini, Irfan. Okey. Kenapa Cikgu cakap sesuai? Okey, sebelum Cikgu kenalkan apakah topik ataupun apakah yang kita nak buat pada hari ini kan. Okey, Cikgu nak tanya lagi dekat Irfan. Ya, Cikgu. Irfan rasa masa berada dalam kapal terbang tadi, okey, Irfan rasa apakah punca ataupun penyebab berlakunya gegaran yang Irfan alami tadi? Okey, Irfan rasa kalau kita berada di udara, Cikgu, mungkin keadaan ketika itu di atmosfera, aliran udara berubah-ubah, Cikgu. Jadi dari situ berlakunya pergolakan kalau rintangan angin terlebih kuat dan sebagainya lah. Dan satu lagi, pergerakan kapal terbang yang terlalu laju kan, berada di atas udara, okey, yang menyebabkan pergolakan udara akan berlakulah ataupun air turbulence. Air turbulence. Dan satu lagi, Irfan, okey, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, Irfan rasa apakah punca ataupun apakah yang menyebabkan kapal terbang tersebut boleh terbang tinggi ke udara? Okey, kalau kita lihat sendiri kepada bentuk kapal terbang tu, Cikgu, kita boleh lihat bahawa kapal terbang ini berbentuk aerofoil, Cikgu. Aerofoil di mana boleh melakunya orang kata apa, pergerakan yang lebih tinggi dan boleh menyebabkan ia naik ke atas lah. Baguslah Irfan. Pada hari ini Irfan sangat memberi input-input yang sangat bermanfaat kepada saya dan juga penonton di rumah. Okey, jadi kalau kita perhatikan bentuk kapal terbang macam Irfan cakap tadi, bentuk dia adalah airfoil. Dan hari ini Irfan, Cikgu nak mengajak Irfan dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan Cikgu, kita nak buat satu projek STEM di mana untuk STEM Ed Studio pada petang ini kita akan hasilkan Aero Bernoulli Kit. Aero Bernoulli Kit, Cikgu. Okey, baik. Tapi sebelum tu, Cikgu, kita kena sentiasa patuhi SOP, betul tak? Betul. Macam biasa, Irfan perlukan Cikgu untuk gunakan gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey. Baik. Okey, sebab sebenarnya kita akan buat aktiviti, betul tak, Cikgu? Betul. Jadi kena sentiasa pastikan keadaan dan kalau kita lihat semalam, Cikgu, kes di negara kita dah mencecah 11,000. Wow, bagi Irfan itu adalah keadaan yang sangat menakutkan bagi negara kita. Jadi
kita kena sama-sama jalankan tanggungjawab untuk sentiasa patuhi SOP dan undang-undang yang sedia ada. Supaya kita dapat sama-sama mencegah penularan COVID-19. Okey, cikgu. Jadi cikgu cakap kita nak buat apa, cikgu? Okey, kita nak buat ataupun kita nak hasilkan satu projek STEM yang cikgu namakan sebagai Aero Bernoulli Kit. Aero Bernoulli Kit. Nampak macam sangat fizik kat situ. Dan ada juga kaitan dengan satu prinsip yang mana cikgu nak kenalkan juga dekat Irfan dan juga penonton di rumah, iaitu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Irfan rasa pernah dengar zaman sekolah, tapi tak apa. Kita nak simpan dulu, cikgu. Okey, kita simpan dulu. Okey, baiklah, itu apa yang kita akan sentuh selepas kita berehat dulu sekarang ni. Boleh, cikgu? Boleh, kita Baik. berehat dulu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil, rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi Cikgu Iru dah janjikan kepada kita untuk belajar dengan lebih dalam mengenai prinsip Bernoulli, betul tak, Cikgu? Betul. Jadi Cikgu apa kata? Persilakan. Okey, jadi tadi cikgu dah bagi tahu Irfan dan juga penonton di rumah di mana model ataupun projek STEM yang akan kita hasilkan pada hari ini namanya adalah Aero Bernoulli Kit. Okey, yang mana kita menggunakan prinsip Bernoulli. Tapi Irfan pun ada bagi tahu cikgu tadi dah lupa-lupa dah kan. Betul. Prinsip Bernoulli tu. Okey, jadi cikgu akan mulakan aktiviti pada hari ini dengan membuat sedikit aktiviti penerokaan. Boleh? Boleh? Okey, jadi cikgu perlukan bantuan Irfan. Okey, di atas meja cikgu ni, okey, ada kertas yang berwarna. Kertas okey, ada banyak kertas berwarna ni warna oren ada, pink ada. Pink ada kan? Cikgu Nak buat bagi apa satu ni? lah Okey. Cikgu bagi satu pada Irfan, Terima kasih. kertas berwarna oren ni. Okey, dan cikgu perlukan bantuan Irfan untuk memegang kertas ini di sini. Okey. Okey. Dan Irfan tiup di bahagian atas kertas ini. Tiup di bahagian atas kertas. Okey. Kalau Boleh begitu ke? Irfan minta izin untuk buka pelitup muka sekejap Boleh. lah. Okey, baik. Okey. Pegang macam ni dan kita tiup. Okey. Tiup dengan lebih kuat lagi. Kuat lagi. Okey, bila Irfan tiup tadi kan, okey, Irfan dapat pemerhatian ataupun apakah pemerhatian yang boleh Irfan kongsikan dengan kita semua? Okey, kalau Irfan boleh lihat, bila Irfan meniup memberikan udara kepada kertas ni, cikgu. Kertas ni diangkat naik. Okey. Maksudnya, bila Irfan ada tiup bahagian atas, pengaliran udara akan berlaku. Betul. Dan kertas ini akan terangkat ataupun naik ke atas lah. Betul. Kan? Okey, ini adalah disebabkan oleh prinsip Bernoulli. Tapi kita simpan dulu pemerhatian kita yang pertama. Simpan ni. dulu, baik. Kenapa kita nak simpan? Sebab cikgu nak suruh Irfan buat satu lagi aktiviti. Satu lagi aktiviti. Okey, boleh? Tak sabar ni. Irfan student yang baik ni. Okey, so aktiviti kedua kita, Irfan. Kalau Irfan perhatikan di sebelah sana, cikgu telah pun sediakan satu tripod. Tripod, dan cikgu ikatkan dengan benang. Baik. Okey, so ikatkan dengan benang dan cikgu letakkan bentuk airfoil. Patut macam familiar. Yang sama macam kapal terbang yang Irfan naik tadi. Betul. Kan? Okey. Jadi bentuk yang kita nak buat ataupun yang cikgu telah pun letakkan di situ adalah bentuk dia sama macam sayap kapal terbang. Okey. Kan? Faham. Okey, bentuk dia sedikit melengkung ke atas dan juga flat ataupun permukaan dia satah lah di bahagian bawah.
Okey. Jadi seterusnya Irfan. Okay, cikgu nak bagi cabaran sikit kat Irfan. Cabaran? Okay? Boleh, saya sukakan cabaran. Okay, pantang disabar ni. Tak boleh, tak boleh. Okey. So Irfan ambil hair dryer ataupun pengering rambut. Oh, okey, ada kat Okey, sini. cikgu telah pun sediakan dekat situ. Okey. Dan cikgu nak cabar Irfan untuk naikkan bentuk bentuk aerodinamik ataupun bentuk yang telah pun cikgu sediakan di situ. Okey, dengan menggunakan hair dryer. Oh, Ifan ingat untuk rambut Ifan bukan eh? Bukan. Oh, Jangan belur rambut Irfan. Okey. Okey. Baik. Boleh? Ifan boleh cuba? Boleh. Okey, mana Ifan kena naik kan? Ya. Oh, Okey. macam Tapi tu. sebelum tu Irfan, cikgu nak minta Irfan untuk pegang tripod tersebut, takut terjatuh. Oh, okey, baik Ifan pegang. Kan? Okey. Dan Irfan onkan dia, switch on Okey, dia. baik. Okey. Baik, Ifan cuba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Agak naik tak ni Okey. Okey. Boleh ke? Aha, dah ada tu. Dah naik dah. Terangkat dah sikit. Okey, tapi dia masih bergoyang-goyang. Dia masih- Dia tidak berapa stabil. Dia masih degil kat situ, cikgu. Tapi dia dah naik dah ke atas. Okey. Betul tak? Okey. Irfan tarik dia naik ke atas. Ah, lagi. okey. Dia perlukan sedikit teknik. Diperlukan teknik yang lebih. Betul lah. Okey. Kan? Baik. Okey. Alright. Baik Irfan. Okey. Oh. So, jadi itu adalah aktiviti yang kedua. Okey. Sebab ataupun kenapa cikgu suruh buat Irfan melakukan aktiviti tersebut adalah sebab kita nak cuba lihat pengaliran udara di bahagian atas permukaan aerodinamik tersebut. Okey, di bahagian atas tadi. Faham? Ya. Okey. Jadi daripada pemerhatian yang telah pun kita dapat tadi kan, aktiviti yang pertama kita dapati kertas tersebut akan terangkat ke atas. Betul. Kan? Aktiviti yang kedua, Irfan dapati bentuk aerodinamik ataupun aerofoil yang kita hasilkan tersebut, okey, boleh juga terangkat ke atas dengan syarat ada pengaliran udara ataupun halaju udara yang sangat tinggi di bahagian atas. Faham? Okey. Jadi dekat sinilah kita nak perkenalkan prinsip Bernoulli. Okey, di sinilah kita akan belajar lagi dengan lebih dalam, cikgu. Okey, jadi di sini cikgu boleh tunjukkan ini adalah prinsip Bernoulli. Okey, di mana kalau kita boleh lihat di sini melalui prinsip Bernoulli dia mengatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendali bertambah, maka tekanan dalam bendali akan berkurang atau sebaliknya. Okey. Bendali. Pernah tak Irfan dengar perkataan bendali? Pernah, cikgu. Tapi Ifan rasa bendali ni ada beberapa bentuk tu, cikgu. Ya, okey. Contohnya, Kalau kita cakap pasal bendali ataupun pengaliran bendali tadi, dia ada dua jenis ataupun dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk cecair. Dan yang kedua adalah dalam bentuk udara. Udara ataupun gas, cikgu. Ya, sebab itulah nama dia bendali ataupun benda yang boleh mengalir. Tak sepertinya cecair saja tapi boleh kepada alir, bentuk gas kan? juga. Betul. Jadi di sinilah kita perkenalkan prinsip Bernoulli. Baik. Okey. Yang kedua, cikgu nak perkenalkan dekat Irfan dan juga penonton di rumah. Okey, ini adalah apakah yang berlaku pada bentuk aerofoil tadi. Okey, pada sayap kapal terbang tadilah. Pada bentuk aerofoil di mana daya angkat akan terhasil. Okey, perbezaan tekanan akan menghasilkan daya angkat. Okey, kalau ikut prinsip Bernoulli tadi, apabila halaju di bahagian atas adalah tinggi, maka tekanan yang akan dihasilkan adalah rendah. Okey. Jadi bendanya adalah berbeza kalau di bahagian bawah. Kalau kita lihat di bahagian bawah pula, halaju bendali akan jadi rendah. Betul. Dan tekanan dia pun Akan jadi tinggi. Dan Irfan perhatikan dekat sini, ada tak perbezaan tekanan? Ada, cikgu? Ada. Kat atas dengan dekat bawah. Betul. Berbeza dia punya tekanan kan? Jadi perbezaan tekanan inilah yang akan menghasilkan daya angkat ataupun lift force. Okey, jadi sebab itulah dia boleh terangkat ke atas ni. Baik, disebabkan perbezaan tekanan yang dihasilkan tu, cikgu. Betul. Okey, satu lagi cikgu nak kongsikan. Okey, ada gambar. Ini adalah di gambar sayap kapal terbang lah yang Irfan naiki tadi. Betul. Kan? Okey, kalau kita lihat tekanan udara di bahagian atas adalah rendah. Okey. Kan? Dan tekanan di bahagian bawah adalah tinggilah. Jadi disebabkan itulah berlakunya perbezaan tekanan dan menyebabkan daya angkat. Daya angkat diwujudkan. Okey. Jadi kalau kita dah faham konsep dan juga prinsip Bernoulli ini, maka kita boleh menghasilkan satu model yang kita namakan Bernoulli.
Okey. Okey. Sudah sedia, Irfan? Dah sedia cikgu. Irfan pun Alright. kita boleh lihat kat sini macam-macam benda. Mungkin cikgu boleh ceritakan dahulu apa yang kita ada dekat depan mata kita sekarang ni. Apa yang kita nak hasilkan ataupun apakah yang kita nak lakukan kan? Okey. Jadi sebelum kita nak hasilkan arrow benoli kit ini, terlebih dahulu kita nak buat lakaran. Lakaran dulu. Okey. Jadi lakaran yang kita nak hasilkan, okey, contoh dekat sini cikgu akan gunakan corrugated board ini, okey, sebagai lakaran. Alright, dan cikgu perlukan bantuan Irfan untuk memberitahu cikgu ataupun berkongsi dengan cikgu apakah bentuk yang sesuai ataupun yang boleh kita hasilkan untuk membuat model arrow benoli kit ni. Baik. Saya cubalah cikgu. Saya pun baru belajar ni kan. Okey. Now, sekarang ni Irfan, Ya, saya. okey, arrow benoli kit yang mana cikgu nak hasilkan ini, okey, adalah satu model yang mana kita menggunakan kipas sebagai sumber utama dia. Oh, kita gunakan kipas sebagai pengganti udara lah. Ya, sebab tadi kalau kita perhatikan ini adalah kapal terbang kan? Betul. Tadi. Okey, ini adalah bahagian aerofoil tadi dan kita perlukan sumber ataupun kipas lah untuk dihalakan pada model kita. Okey. Jadi, kalau cikgu boleh sketch ataupun lukiskan di sini. Silakan cikgu. Alright. Okey, Jadi, yang pertama sekali adalah kipas lah. Kipas. Alright, so cikgu tulis ataupun cikgu lukis dulu. Ini adalah saya punya kipas. Okey, ini bahagian depan cikgu Ini adalah bahagian hadapan. Bahagian hadapan. Boleh? Bahagian hadapan. Jadi kita akan gunakan kipas. Kipas dah. Okey. Baik. Dan seterusnya Irfan. Apa pula cikgu? Cikgu nak model ataupun sebarang peralatan peralatan lah yang boleh Irfan beritahu cikgu, okey, yang boleh menghalakan kipas ini okey kepada satu objek dengan sangat spesifik ataupun sangat tajam dia punya aliran udara dia supaya kita dapat hasilkan udara yang sangat tinggi kelajuan dia. Okey. Apa yang cikgu? Kita nak mengalirkan udara daripada satu titik kipas ini kepada satu bentuk lah ataupun satu tempat. Pakai apa cikgu? Kalau kita pakai kotak boleh cikgu? Okey, bagus idea tu. Kita boleh pakai kotak ataupun bahan-bahan yang terpakai. Betul. Kan? Kita kena jimat duit. Boleh. Okey, jadi disebabkan Irfan cadangkan gunakan kipas dan juga gunakan kotak. Jadi cikgu nak bagi cadangan pada Irfan, kita gunakan bentuk yang macam ini. Okey, yang mencerut ke bahagian dalam supaya kita boleh lihat ataupun kita boleh rasai dia punya aliran angin yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Okey. Sebab tu dia macam makin lama makin kecil ke belakang lah. Ya, betul. Irfan setuju tak kalau cikgu lukis macam ni? Setuju. Ataupun Irfan ada cadangan lain? Sekarang Irfan setuju. Sebab sama rasanya idea kita dicek-cek. Sebab konsep STEM ini bukan sahaja kita nak mencungkil idea-idea daripada pelajar kita, tapi kita nak pastikan mereka juga memahami apakah konsep sains ataupun teknologi yang ingin kita terapkan dalam model. Baik. Okey. Dan seterusnya, cikgu akan letakkan satu lagi bekas ataupun satu lagi ruangan yang mana kita boleh letakkan model kita lah. Oh, okey, baik. Alright. Okey, jadi dekat sini Irfan. Okey, kalau Irfan boleh lihat, ini adalah ruangan di mana untuk kita letakkan model. Model kita kat situlah. Ya, betul. Okey, so untuk kita letakkan model di sini dan aliran udara ataupun aliran udara lah tadi kan daripada kipas ini akan masuk ke bahagian ataupun ruangan ini. Okey. Okey. Dan seterusnya Irfan. Apa tu cikgu? Apa lagi Apa lagi? Okey. Apa lagi yang ingin kita buat pada model kita ni? Okey. Kalau Irfan tengok ada macam tak lengkap lah Irfan. Apa yang tak lengkap cikgu? Kalau cikgu buat ini dengan menggunakan kotak kan seperti cadangan Irfan tadi, udara yang masuk daripada kipas dia hanya berkumpul di sini. Oh, betul faham, tak? Faham. Macam mana Irfan nak bagi udara dalam bekas ini keluar kita buat lubang ini? cikgu? Bagus. Okey, kita boleh gunakan lubang ataupun buatkan lubang di bahagian tepi supaya aliran udara ini boleh keluarlah daripada sini. Daripada kipas sampai ke hujung sana lah. Ya, betul.
Okey, dan kalau cikgu gunakan kipas juga akan ada aliran udara yang sangat tidak stabil di sini Okey, cikgu boleh lukis sikit. Okey, Ifan boleh tengok. So aliran udara dia tidak stabil. Okey, ataupun ada pergolakan udara sama macam air turbulence yang kita belajar tadi. Okey. Jadi untuk memberikan efek yang lebih jelas, okey. Jadi cikgu akan gunakan straw. Okey, dan cikgu akan letakkan di bahagian ini supaya aliran udara dia akan jadi dalam satu arah sahaja. Maknanya cikgu letak straw tu sebagai jalan yang lebih lurus lah untuk kita bergerak. Okey, membawa aliran udara itu ke jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Kan? Betul, cikgu. Jadi udara tersebut boleh menembusi ataupun berada di ruangan ini dengan jalan yang lurus. Betul. Okey. Alright, selepas itu, kita juga nak lihat apakah kesan yang berlaku pada bentuk yang kita letakkan di sini. Jadi, cikgu nak gunakan efek asap sikit. Efek asap, cikgu? Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau gunakan efek asap kan nanti terbakar pula kan studio. Jadi cikgu suggest ataupun cadangkan kita gunakan ais kering. Ais kering. Right? Ais kering ataupun dry ice dekat sini. Okey. So bila kita gunakan dry ice, nanti aliran udara ini akan menghembus asap yang ini dan akan kena pada model yang kita letakkan. Maknanya akan keluar asap dekat seluar sana lah. Jadi kita boleh lihat pengaliran udara yang berlaku pada model ini. Kita. Okey. Sebab itulah cikgu namakan ini sebagai Aero Bernoulli kit. Kenapa? Kerana kita boleh tukar-tukar bentuk yang kita akan gunakan di sini. Baik. Okey, tak semestinya gunakan ini, boleh gunakan bentuk-bentuk yang lain juga. Okey, contoh bentuk lain cikgu kalau tadi Ifan kata kita boleh gunakan kotak di sini. Kalau bahan-bahan lain cikgu contohnya macam mana? Kalau bahan-bahan lain cikgu sangat menyarankan penonton di rumah untuk gunakan bahan terpakai sahaja. Tak perlulah bersusah payah beli ke apa kan. Betul. Jadi boleh gunakan kotak, kayu misalnya. Cikgu kalau kita letak botol kat sini boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kalau letakkan botol pun boleh sebab dia akan mengalirkan udara dengan sangat baik. Okey, baik. Okey, so itu saja cikgu penerangan untuk kita punya. Untuk sekarang ni kita buat lakaran terlebih dahulu. Untuk selepas ini cikgu nak ajak Irfan untuk buat model ini. Baik, sekarang ni kita siapkan lakaran kita dan selepas ini kita akan sama-sama siapkan kita punya Aero Bernoulli kit bersama-sama. Alright. Baik, kalau itu kita berehat dulu. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya dan Cikgu Irul dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah janjikan, sekarang ni kita nak siapkan model Bernoulli kit kita bersama-sama cikgu kan? Aero Bernoulli kit. Aero Bernoulli kit kita. Baik. Okey. Jadi apakah langkah yang seterusnya cikgu? Alright, okey. Tadi di segmen yang kedua ataupun sebelum kita berhenti berehat tadi, okey, Irfan dah pun cadangkan pada cikgu dan juga penonton di rumah untuk menggunakan kotak kan? Betul. Okey, tapi dekat sini cikgu cadangkan gunakan corrugated board ataupun board lah. Okey. Supaya senang untuk kita buat bentuk dia dan senang untuk kita buat lakaran. Okey, dan kalau kita perhatikan dekat sini memang kosong cikgu. Betul. Tak ada lukis apa-apa lagi. Okey, dan cikgu nak ajak Irfan, okey, kita nak buat lakaran. Okey, bentuk yang kita akan hasilkan adalah bentuk yang mana kita akan menangkap udara daripada kipas. Kan? Jadi cikgu akan gunakan pembaris ini, okey, dan tekan cikgu ambil
Okey, measurement dia adalah tekan 25 cm. 25 cm. Alright, 25 cm. Okey. Dan selepas itu, okey, cikgu buat garisan di tepi ni. Okey. Okey, katakan cikgu nak ambil measurement dia 15. Right, 15 cm. Terpulang kepada penonton di rumah untuk gunakan berapakah panjang. Tak ada tetapan ataupun tak ada ukuran yang tetap di sini. Okey, terpulang kepada penonton di rumah atau adik-adik kita untuk buatlah macam mana. Tapi untuk hari ini cikgu buat 25-15 Betul, 25 cm dan juga di bahagian sini 15. Baik. Dan cikgu akan sambungkan dia. Alright, sambungkan dia. Okey. Dan sebelah sini pun cikgu akan sambungkan dia juga. Alright. Okey, cikgu adjust sikit. Supaya kita boleh dapat bentuk yang macam ni, Irfan. Okey. Alright, so bentuk dia adalah bentuk macam speaker. Ya, betul speaker. Dia besar di depan, makin lama makin kecil. Makin lama makin menjerut ataupun makin kecil. Jadi, okey, sekarang cikgu nak serahkan pada Irfan dan Irfan boleh tak potongkan dia? Potong cikgu baik, Okey, kita cuba. Kita so gunakan sekarang apa cikgu untuk potong ni? Boleh gunakan gunting. Gunting pun boleh Okey, kalau nak gunakan pisau pun boleh. Tapi untuk aktiviti pada hari ini cikgu rasa gunakan gunting lah. Lebih selamat kan? Yang paling penting sekali kalau adik semua nak siapkan aktiviti kita ni kena jaga keselamatan lah kan. Betul. Takut tercedera. Saya kena pastikan keadaan di rumah itu ada pemantauan daripada orang yang lebih dewasa. Betul. Kan supaya tidaklah terkena tangan dan sebagainya kan? Susah kan. Tak pasal-pasal kena pergi hospital pula. Kan? Kita kena sama-sama jaga keselamatan diri. Okey. Okey, bila Irfan dah potong ni, okey, bentuk yang cikgu hasilkan ataupun yang cikgu tunjukkan di sini, okey, bentuknya ada satu saja. Satu Jadi saja. sebenarnya Irfan kita perlukan 4. Oh, ada 4. Okey, sebab kita nak buat ruangan di atas, bawah, kiri dan juga kanan. Maknanya kalau Irfan nak siapkan ni lama lagi lah kan? Lama lagi tapi cikgu nak test Irfan lah untuk kefahaman penonton di rumah juga kan. Jadi Irfan boleh tunjukkan cara untuk memotong dia. Jadi penonton di rumah boleh juga bersama-sama mengikut kan. Okey. Okey, dan kalau Irfan dah siap potong apa semua akan ada 4 lah. Kan ada 4 tadi dan kita akan sambungkan dia dengan menggunakan gam. Kita sambung dengan gam. Baik. Okey. Mungkin kita nak teruskan dulu dengan boleh langkah seterusnya. Sementara Irfan tengah memotong tu, cikgu boleh tunjukkan apa peralatan lain yang boleh kita gunakan. Okey, di atas meja ni Irfan, cikgu juga ada sediakan gam. Okey, yang ini adalah glue stick ataupun sebab kita nak gunakan dengan hot ni. Okey. Glue stick ni. Okey, jadi kita boleh gunakan ni dan untuk gam lah ataupun untuk merapatkan board yang telah pun kita potong. Kita tak boleh pakai gam biasa cikgu Okey, kalau pakai gam biasa masalahnya akan cepat tercabut pula nanti. Okey, faham. Jadi, kita nak guna untuk masa yang lama kan. Gunakan dia supaya dia akan lekat dengan lebih baik. Okey. Kan? Okey, dan kalau Irfan perhatikan di sini juga okey, ada straw. Okey, so straw ini cikgu gunakannya untuk mengalirkan udara dalam satu arah. Yang macam tadi kan kita buat gambar rajah tadi, lakaran tadi. Di mana cikgu akan gunakan straw dan cikgu akan gamkan dia satu persatu di atas board yang telah pun Irfan potong. Baik. Susah sikit cikgu kita pakai susah pisau boleh tak? Kita cuba. Okey, boleh. Tapi hati-hati sikitlah. Hati-hati kan. Tapi tak apa, Irfan ada cikgu kat sebelah. Okey, kalau okey, tak apa. Baik. Right, boleh potong tu. Nanti kita nak tunjukkan penonton di rumah apakah bentuk yang dapat kita hasilkan. Kan? Okey. Jadi straw tadi, boleh kepada straw tadi Irfan. Straw ni terlalu panjang. Jadi apa yang cikgu buat adalah cikgu gunakan ukuran 5 cm saja. 5 cm je. Okay. So ukuran dia kecil-kecil supaya kita dapat hasilkan laminar flow ataupun gerakan udara dalam satu arah sahaja. Satu arah sahaja. Baik. Jadi straw ini pun cikgu akan potong lah. Cikgu dah siap cikgu? Alright. Okay. Boleh serahkan pada cikgu. Okey. So, cantiklah Irfan. Boleh. Okey. Jadi kalau ada permukaan yang tak rata ni kita boleh kemaskan kemudian. Baik. Okay. Tapi ini adalah satu contoh permukaan yang mana kita akan lekatkan
Okay, kita perlukan 4. Jadi kita akan lekatkan dan kipas akan kita letakkan di sini untuk aliran udara lah. Baik, faham. Okey. Ini bahagian depan ni cikgu Okey. Ini bahagian depan. Okey. Dan seterusnya Irfan. Okey. Cikgu nak bawa Irfan pergi kepada model ataupun aero benoli kit yang telah pun cikgu hasilkan. Okey, kalau macam saya bawa ke sini boleh? Boleh. Okey, baik. Baik. Terus sekali kita buat kipas. Okey. Dan kita bawa kita punya baik. Yang dah siap. Alright. Okey, saya letak sini cikgu Okey. Jadi kita boleh bagi penonton di rumah untuk sama-sama lihat apakah yang telah pun cikgu hasilkan. Okey, di sini adalah aero benoli kit yang telah pun cikgu hasilkan di rumah. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia perlukan proses yang agak lama sebenarnya untuk hasilkan. Betul. Okey, tapi penonton di rumah kalau faham dia punya konsep asas, insya-Allah boleh saja buat. Betul. Kan? Cumanya perlukan masa sedikitlah. Untuk rancangan kita sejam sahaja hari ini kan. Betul. Tak sempat siapkan semua. Okey, jadi melalui model yang telah pun cikgu hasilkan ini, di bahagian sana, di bahagian sana cikgu ada kipas. Betul. Okey, kalau Irfan boleh tunjukkan kepada penonton di rumah kipas. Okey, dan juga bahagian utama, right? Yang ini adalah bahagian di mana udara akan lalu dekat sini. Dan tengah ini cikgu labelkan air straightener. Okey, jadi air straightener ni adalah fungsi dia adalah untuk membenarkan udara ni mengalir dalam satu arah. Kita luruskan angin tu. Ya, luruskan angin tersebut. Dengan menggunakan apa, Irfan? Straw, cikgu. Ya, betul. Jadi dalam ni, kalau cikgu buka, right? Dalam ni ada straw sebenarnya, ada yang dah pun disusun. Okey. Dah pun banyak straw, cikgu? Banyak, sangat banyak. Agak-agak berapa ni, cikgu? Yang ni cikgu gunakan 350. 350 straw. Ya. Okey, dan disusun supaya kita dapat hasilkan aliran lah. Macam ni kan. Okey, dan kalau kita boleh lihat dekat sini, straw ini hanya membenarkan dalam satu arah sahajalah. Okey. Jadi udara yang masuk daripada sana akan pergi ke arah straw dan ada kesan ataupun laminar effect yang akan terhasil. Baik, cikgu. Saya yakin penonton dekat rumah pun pasti nak tengok keadaan straw dekat dalam. Jadi kita pusingkan sikit boleh, cikgu? Boleh, kita pusingkan. Kita boleh dalam. lihat. Okey, kami boleh zoom sedikit. Okey. Okey. Dekat dalam tu ada dalam 350 straw. Ya, dalam 350 straw. Dan susah cikgu nak susun dia, mengambil sedikit masa, memang agak susah. Tapi kalau orang cakap tak ada struggle, tak dapat hasilnya kan. Jadi kena ada sedikit pengorbanan masa dan juga ketelitian. Kan? Barulah kita dapat hasilkan produk ataupun hasil yang sangat memberangsangkan. Orang kata hendak 1000 daya, cikgu kan? Betul. Okey. Jadi ini adalah material yang sama cikgu gunakan. Cikgu hasilkan dia dalam bentuk kotak. Kan? Dan di bahagian depan, Irfan boleh perhatikan ada ruangan yang transparent ataupun lutsinar. Okey, supaya model ataupun bahan yang kita nak letakkan tu berada di dalam lah. Baik. Kan? Dan atas ini cikgu letakkan sedikit inovasi, cikgu letakkan sedikit cahaya. Okey, bahagian atas. Jadi cikgu kalau cikgu on, kita nampak ada cahaya yang akan terhasil. Baik, kalau kita nak buat eksperimen ni dalam keadaan yang gelap pun boleh juga. Boleh. Kan? Kalau kita buat dalam keadaan gelap, keadaan ataupun fenomena cahaya dan juga laminar flow yang akan dapat kita perhatikan adalah sangat jelas. Okey. Kan? Okey, seterusnya di bahagian tepi ini cikgu ada kipas. Di mana kipas ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan udara di dalam ni lah. Okey, faham. Seperti yang ada di dapur-dapur dan sebagainya. Betul. Kan, cikgu? Jadi kalau cikgu sambungkan dia dekat plug point ataupun bekalan kuasa, jadi dia akan beroperasi dan juga mengeluarkan udara. Udara. Okey. Jadi seterusnya, Irfan nak tak kalau kita buat ujian sedikit dekat model kita? Mestilah ni dah hadir dekat depan mata ni, mesti Kan, tak sabar nak buat macam mana. tak? Okey. Jadi cikgu perlukan bantuan Irfan untuk mengambil bentuk aerodinamik yang berwarna putih tu. Yang ni ke? Yang ni? Yang ni, ya betul. Okey. Baik. Alright. Okey. Letakkan di sini. Dan cikgu juga perlukan bika. Perlukan bika. Okey, dan seperti mana cikgu bagi tahu tadi, kita perlukan dry ice ataupun ais kering. Okey. 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 Jadi cikgu akan ambil dry Cikgu ice. boleh tolong alihkan dulu kita punya melting board dekat depan ni. Okey, boleh. Nampak apa yang. Alright. Okey, cikgu serahkan pada Irfan boleh? Boleh. Supaya Irfan boleh letak di sana. Okey.
Baik, terima kasih. Okey. Dan juga styrofoam ni. Okey, silakan cikgu. Okey. Dan cikgu akan masukkan dry ice ataupun ais kering ni di dalam Okey, ada orang tanya saya Bika? cikgu, dry ice ni kita boleh makan ke tak cikgu sebenarnya? tak boleh, Tak janganlah boleh, makan. kan? Suhu untuk ais kering adalah negatif 78 darjah Celsius. Okey, Irfan boleh bayangkan sangat sejuk Kalau terkena tangan pun sangat bahaya sebab boleh kena frostbite ataupun boleh ada luka lah. Jadi kena kendalikan dia dengan berhati-hati. Jadi tadi cikgu dah siap-siap potong, cikgu tuangkan sahajalah. Baik. Okey. Dan seterusnya Irfan, cikgu perlukan bantuan Irfan ni. Apa cikgu? Okey. Ada bekas air tak dekat situ? Bekas air. Alright. Bekas air. Itu cikgu? Alright. Bekas air. Okey. Bekas air ini cikgu akan masukkan air di dalam bekas untuk hasilkan kesan ataupun asap yang lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Alright. Okey. Tapi sebelum kita masukkan, kita kena letakkan dulu model yang mana kita nak lihat lah. Baik. Okey. Jadi cikgu akan gunakan ni. Cikgu akan masukkan dia. Masukkan bika, okey. Alright. Cikgu akan terbalikkan dia. Okey. Kenapa cikgu terbalikkan ni cikgu? Okey, supaya cikgu nak letak ni. Okey, baik. Kita Okey, sebagai stand lah. Allah. Boleh cikgu? Boleh, kita kena berhati-hati sikit. Okey. Boleh? Okey. Alright, kalau penonton di rumah boleh nampak melalui skrin ataupun melalui ruangan lutsinar yang telah pun cikgu sediakan. Nampak Okey, cikgu? di situ. Okey, dan menggunakan Irfan berada di sana, Ya, ada saya. kipas dengan Irfan ingat? Ada. Okey, Irfan boleh tak on ataupun tekan button Okey. on dekat kipas tu? Okey. Nak kod mana cikgu? Dia Okey, punya kelajuan. letak pada kelajuan yang kedua pun boleh. Yang kedua. Okey, Faizal dah kedua dah. Okey. Dan boleh tak onkan lampunya juga? Onkan lampunya Di juga. bahagian tepi. Okey. Alright, letakkan di corong tersebut. Masukkan ke dalam. Masukkan ataupun Irfan boleh pegang pun boleh. Kan? Dah cikgu. Okey. Dan dry ice ni cikgu akan gunakan air. Masukkan dia. Okey. It's going to be interesting. Okey. Alright. Okey. Cikgu rasa cikgu kena ke tengah sikitlah. Baik, silakan cikgu. Okey, boleh Yang penting kita masih menjaga penjarakan fizikal. Okey, agak tinggi sikit saya punya ni. Alright. Okey, cikgu boleh buka lah. Baik. Okey, dan cikgu akan masukkan. Air. Lama. Okey. Wow. Irfan boleh perhatikan ataupun penonton di rumah boleh lihat bahawa kesan ni kalau kita boleh lihat dalam keadaan yang gelap lebih baik. Di mana air straightener ataupun straw yang mana kita dah pun hasilkan tadi, dia akan mengeluarkan angin ataupun kelajuan anginnya. Irfan perhatikan bahagian atas, bentuk aerodinamik yang cikgu hasilkan ni, aliran udara ataupun aliran asap dia sangat smooth. Sangat smooth, betul. Kan? Berbanding dengan bahagian bawah. Betul. Kan? Jadi ini menunjukkan kesan ataupun lamina effect yang boleh kita dapat pada bentuk aerofol adalah lebih jelas pada permukaan ataupun bentuk-bentuk yang aerodinamik. Okey, kalau kita tutup lampu cikgu. Okey. Kalau mungkin dia punya cahaya ataupun dia punya efek asap tu dah berkurang. Dah berkurang. Kan kita perlu tambahkan air sebenarnya. Okey. Okey. Baik. Alright. Jadi kenapa cikgu panggil ini adalah aero Bernoulli kit? Sebab kita juga boleh menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Contohnya cikgu. Kan? Okey, contohnya macam bentuk yang cikgu hasilkan di situ. Oh ni. Okey, dengan menggunakan styrofoam. Baik, boleh Okey. juga. Okey. Kita kan ada bentuk aerodinamik tu. Betul. Ataupun aerofoil. Okey, jadi bentuk tersebut kita boleh uji ataupun kita boleh lihat kesan dia dengan menggunakan kit ini. Boleh juga, kita boleh gantikan kan? Ya, boleh gantikan. Okey. Cuma mungkin sedikit kekangan masa kita tak bolehlah tunjukkan semua kan. Baik, faham. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak tunjukkan pada penonton di rumah, bagaimana kesan ataupun aero Bernoulli kit ini dapat membantu sebenarnya untuk melihat aliran angin dan juga aliran udara di permukaan aerofoil. Maknanya kalau kita boleh lihat tadi,
di atas aliran dia kuat ke sikit? Kuat. Cikgu? Kuat kan? Kuat. Jadi Irfan boleh nampak udara ataupun asap yang dihasilkan di bahagian atas sangat smooth dan juga kuat. Berbanding di bahagian bawah. Maknanya kat bawah tu dia punya tekanan udara dia agak rendah lah. Tekanan udara agak Maknanya rendah. pressure dekat bawah tinggi. Ya. Okey, faham. Tapi tak adalah sampai terbang model yang cikgu hasilkan Yelah. tu. Sebab kuasa kipas yang kita gunakan adalah kuasa yang rendah sahaja. Tapi kalau kita nak buat sedikit inovasi ataupun sedikit penambahbaikan terhadap model yang kita hasilkan ni, kita boleh gunakan kipas yang lebih berkuasa. Okey. Kan? Supaya kesan ini dapat kita lihat dia boleh terangkat ke atas dan juga turun ke bawah. Oh, boleh terangkat ke atas kalau kita Boleh. gunakan kelajuan yang lebih tinggi? Ya. Wow. Okey. Mungkin episod seterusnya kita boleh buat yang tu, cikgu. Boleh. Okey. Mungkin kita boleh selesaikan ataupun kita boleh hasilkan benda itulah. Okey. Dan seterusnya Irfan, kalau Irfan perhatikan cikgu ada board styrofoam ini. Okey. Styrofoam board ni kita boleh hasilkan bentuk aerodinamik yang mana cikgu tunjukkan. Yang tadi. Okey, yang ni. Okey, aerofoil tu. Okey, Kalau jadi kita nak bentukkan, kita nak pakai apa, cikgu? Nak guna apa? okey, kalau kita nak bentukkan, cikgu punya cadangan, Irfan buat dulu lakaran dengan menggunakan pen. Okey. Okey, pada styrofoam board ini, dan seterusnya gunakan styrofoam cutter yang ada di situ, Irfan. Silakan, cikgu. Okey, so Irfan boleh bentukkannya dengan menggunakan styrofoam cutter. Okey. Okey, contoh kalau cikgu boleh buat bentuk je sikit. Cikgu tak perlu lakaran Cikgu buat terus tau. Okey, contoh saja. Contoh je kan. Okey. Baiklah cikgu, kita punya foam cutter ni cikgu sebenarnya. Okey, sebenarnya foam cutter ni tidaklah terlalu berbahaya. Okey, kalau kita pandai menggunakannya ataupun kita tak terkena tangan dan sebagainya, okey, dia tidak berbahaya. Baik. Alright. Okey, betul. Tapi seperti biasa, langkah keselamatan perlu diambil jugalah. Betul. Okey, mungkin dia punya power bateri ni tidak berapa kuat Okey, faham. Tapi kalau Irfan boleh tengok dekat sini, mudah sebenarnya untuk kita potong. Okey, dah terpotong dah pun kat bahagian tepi. Dia, bagi saya dia nampak lagi licin ataupun lagi lancar sebenarnya kan. Kalau kita gunakan gunting mungkin macam tadilah Sedikit kita ada bergerigi ataupun menggerutu sedikit permukaan dia. Jadi kalau gunakan ni, kita boleh hasilkan bentuk yang lebih cantik. Faham. Right? Kalau kita bentukkannya, dia akan dapat bentuk yang aerodinamik tadi lah, ataupun aerofoil tadi. Okay, dia punya kuasa dia tidak berapa kuat. Okay? Tapi tak apa, konsep asasnya begitulah. Okay, kita akan gunakan dalam bentuk macam ni untuk hasilkan bentuk aerofoil. untuk aerofoil. Okey. Okey, Irfan. Dekat sini cikgu, kita ada apa ni cikgu? Kalau Irfan nampak dekat sini kan? Ini bentuk apa sebenarnya? Okey, itu pun sama bentuk aerofoil. Yang mana bentuk tersebut adalah bentuk mini. Jadi kalau kita nak gunakan aero benoli kit ini untuk lihat kesan dia ke atas bentuk tersebut pun boleh juga. Kan? Okey. Kita boleh letakkan di atas ataupun di dalam ni lah. Okey. Okey. Maknanya kalau kita punya tekanan udara tu mencukupi, benda ni boleh terangkat cikgu? Boleh. Oh. Okey, boleh sebenarnya boleh terangkat, tetapi dengan syarat laju dia mestilah tinggi. Hal laju mesti tinggi. Baiklah cikgu, terima kasih banyak untuk kita punya aktiviti yang kita dah siapkan hari ini, iaitu aero benoli kit kan. Ya. Sekarang ni kita nak berehat dulu, boleh? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Kita nak cuba lagi ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di rancangan Mahir Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, kita dah berjaya siapkan kita punya aero benoli kit bersama dengan Cikgu Idrul di studio. Dan sekarang ni Cikgu, apakah rumusan yang boleh Cikgu ceritakan kepada kita tentang pelajaran kita hari ini? Silakan Cikgu. Okey, sedikit rumusan ataupun sedikit pengakhiran lah sebelum kita tutup buku ataupun tutup episod kita pada dah hari ini. habis dah kan? Sekejap je masa berlalu. Kan? Okey, jadi sedikit perkongsian dengan Irfan dan juga penonton di rumah. Kalau kita boleh perhatikan, di sini adalah aero benoli kit yang mana sebab ataupun kenapa cikgu hasilkan aero benoli kit ini, kerana kita nak membantu pelajar kita untuk memahami konsep prinsip benoli dengan lebih jelaslah. Okey, dan satu lagi, aero benoli kit ini juga boleh kita gunakan untuk pelbagai bentuk
Kan, pelbagai bentuk, tak kisahlah sama ada dia aerofoil ataupun bukan aerofoil, sebab kita nak perhatikan, sebab kita nak study, nak membantu untuk menghasilkan model ataupun bentuk yang lebih baik. Okey, dalam bidang engineering dan sebagainya. Contoh kalau di awal siaran tadi Irfan menaiki kapal terbang kan. Okey, dan sayap kapal terbang tersebut menggunakan prinsip Bernoulli dan juga menggunakan bentuk aerodinamik. Kan? Jadi bentuk tersebut boleh kita study ataupun boleh kita membuat penambahbaikan dengan menggunakan aero Bernoulli kit. Aero Bernoulli kit. Okey. Cikgu, dekat di sekolah kita, adik-adik kita di tahap tingkatan berapa yang akan belajar Okey, di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 mereka di bawah subjek fiziks. Okey, mereka ada belajar mengenai konsep tekanan dan juga konsep prinsip Bernoulli lah. Okay, jadi dua-dua prinsip ini dan juga konsep ini boleh diterapkan dalam PDP ataupun pembelajaran adik-adik di rumah. Kan? Okey, seterusnya Irfan, cikgu lihat ataupun cikgu nak bawa Irfan tengok di atas mounting board ini ada beberapa contoh ataupun aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, yang pertama ini adalah kereta lumba. Okey, Irfan biasa menonton F1? Formula 1 atau F1. Okey, mesti minat kan? Okey, kereta yang berkelajuan tinggi ataupun NASCAR misalnya. Betul. Kan? Kadang-kadang kita tak nampak pun laju betul dia pergi kan cerita sangat ni. laju. Okey, jadi kalau kereta ini bergerak ataupun sedang pemandu ini memandu dengan jarak atau dengan kelajuan yang sangat tinggi. Apa yang berlaku adalah aliran udara bendalih yang akan terhasil di sini adalah tinggi. Sangat tinggi, betul. Okey. So kalau aliran udara tinggi, tekanan dia rendah. Dan kalau bawah ini aliran udara dia tinggi, aliran udara dia rendah, tekanan dia tinggi. Jadi terbalik kan? Betul. Jadi kenapa kereta ni tidak terangkat ataupun tak terbang pula? Betul juga kan cikgu? Mungkin disebabkan bentuknya cikgu. Okey, bentuk dia satu dan satu lagi adalah disebabkan oleh spoiler ataupun sistem yang dipakai dekat sini. Biasanya kita akan tengok dia akan letakkan spoiler lah. Kan? Supaya boleh menghasilkan daya ke bawah dengan lebih besar berbanding dengan daya angkat. Jadi, daya angkat tu untuk kapal terbang cikgu kan? Ya, kalau daya angkat yang besar maka akan terbanglah kereta tu. Kan? Sebab tu kalau Irfan tengok ada berlakunya kemalangan dan sebagainya, kereta ini mungkin akan tercampak ataupun terbang sedikit. Faham. Okey. Yang kedua ini adalah carburetor kereta. Okey, yang ini pun sama dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Okey, di dalam ini kita akan lihat banyak pipe-pipe yang digunakan untuk menghasilkan tekanan yang rendah. Supaya bahan api akan bercampurlah dengan lebih efisien dan juga dengan lebih baik. Maknanya bendali yang bergerak ini lajulah cikgu kan? Ya. Okey, jadi ini prinsip Bernoulli kita boleh gunakan dalam pelbagai aplikasi ataupun pelbagai bentuk dalam kehidupan seharian kita. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak cikgu Idrul kerana bersama saya hari ini dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita dah banyak belajar mengenai subjek fizik, tentunya mengenai prinsip Bernoulli. Dan kita harapkan apa yang kita ajarkan ini dapat manfaatkan kepada semua adik-adik yang menonton di rumah. Dengan itu kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya selepas ini dan kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi.